ayahnya Syaraf, datuknya Murri, datuk yang atas lagi bernama Al-Hasan, Husain, Muhammad, Jumu'ah dan juga Hizam. Orang Arab dia sangat menjaga nasab keturunan. Tapi orang Melayu ni, kita orang Nusantara ini, kita tahu ayah kita, datuk kita, atas lagi dah tak tahu dah. Kerana kita tidak mementingkan sangat tentang nasab. Tapi orang Arab, mereka sangat menjaga tentang nasab atau keturunan mereka. So nama Imam Nawawi ialah Yahya. Itu namanya yang sebenar. Ayahnya Syaraf. Datuknya Murri. Datuk yang atas lagi Al-Hasan, Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam. So mana datang An-Nawawi ini? An-Nawawi ialah nisbah kepada kampung halaman tempat lahir Al-Imam Nawawi, iaitu kampungnya yang bernama Nawa. Nawa ini ialah satu nama kampung yang terletak di Syria. Kampung yang kecil, perkampungan yang kecil yang bernama Nawa. Maka An-Nawawi diambil daripada nama kampung Al-Imam Nawawi, iaitu Nawa, An-Nawawi. Dan Al-Imam Nawawi juga dikenali dengan An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ad-Dimash ialah nisbah kepada Damsyik. Damsyik ialah ibu negara bagi Syria sekarang ini. Dalam bahasa, dalam apa tu, dalam penisbahan ini, kata seorang ulama, kalau kita ini berada di satu tempat selama 40 tahun, maka kita boleh menggunakan nisbah tersebut. Ini kata-kata Ibnu Mubarak rahimahullah. Apa dia kata? Man aqama bi baladin 4 sinin nusiba ilaiha. 4 tahun, bukan 40 tahun. Maksudnya kalau kita menetap di satu tempat selama 4 tahun, maka kita boleh ambil nisbah daripada tempat tersebut. Contohnya, kalau kita belajar di Selangor, 4 tahun kita berada dekat situ, maka kita boleh menisbahkan diri kita sebagai Selanjuri. Kan? Ataupun kalau ini Terengganu, saya orang Terengganu, belajar dekat Terengganu 4 tahun, kita boleh nisbahkan kita sebagai Terenjanui. Kalau kita belajar di Jordan Al-Ummi, kalau kita belajar di Madinah Al-Madani, di Makkah Al-Makki, di Mesir Al-Misri, ini semua penisbahan. So kata Ibnu Mubarak, kalau kita berada di tempat itu selama 4 tahun, boleh untuk kita menisbahkan tempat itu pada diri kita. So Al-Imam Nawawi menetap di Damsyik begitu lama. Maka kadang-kadang Imam Nawawi dinisbahkan juga dengan Ad-Dimashqi, iaitu Damsyik. Kan An-Nawawi kampung dia, Ad-Dimashqi tempat Al-Imam Nawawi belajar, iaitu Damsyik di Syria. Al-Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijrah pada bulan Al-Muharram. Dan Al-Imam Nawawi dibesarkan dalam keluarga yang baik, ibu yang salihah, ayah yang saleh. Satu hari Al-Imam Nawawi ketika dia berumur 10 tahun, beliau telah mula menghafal Al-Quranul Karim dan belajar kitab fiqh dan sebagainya. Lalu ada seorang guru Al-Quran yang melalui satu tempat dan dinampak Al-Imam Nawawi ini tak disukai oleh kanak-kanak kat situ. Kerana kanak-kanak dekat situ ajak Al-Imam Nawawi bermain, Al-Imam Nawawi menolak main. Sehingga Imam Nawawi ini menyendiri. Budak-budak tak suka dia, pulau dia dengan, sebab Imam Nawawi tidak ada kecenderungan untuk bermain. Beliau hanya sibuk untuk mengulang hafazan Quran dia, hafal Quran, ulang dan ulang. Lalu bila mana seorang guru ini melihat perwatakan Imam Nawawi, iaitu Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, dia tengok budak ni macam ada something yang istimewa. Maka dia pergi jumpa dengan ayah Al-Imam Nawawi, iaitu Syaraf. Dia kata dekat ayah Al-Imam Nawawi, "Hadha sabi yurja an yakuna a'lama ahli zamanihi wa azhadihim." Aku tengok budak ini, iaitu Al-Imam Nawawi, aku mengharapkan daripadanya dia ini satu hari nanti akan menjadi seorang yang paling alim pada zamannya dan orang yang paling zuhud, Al-Imam Nawawi. Maka ayah dia kata, "Amunajjamun ant?" Kamu ni ahli nujum ke? Kamu nak kata anak
aku ni akan datang jadi orang yang alim, seorang yang zuhud. Amunajjamun ant. Lalu kata Syekh Yasin Az-Zarkashi ni, dia kata la walakinna Allah antaqani bidzalik. Allah yang mengilhamkan aku perkara itu. Ini firasah al-mu'min. Iaitu firasat orang yang beriman ini kadang-kadang Allah campakkan dalam jiwa mereka, mereka boleh tahu, mereka boleh rasa kan, budak ini ada something yang hebat, yang istimewa yang akan berlaku. Firasat orang yang beriman. Betul, ada hadis disebutkan ittaqu firasatal mu'min. Dan takutlah kamu akan firasat orang yang beriman. Maka ketika Allah Azza wa Jal benar kan firasat Syekh Yasin Az-Zarkashi ini, bahawa Al-Imam Nawawi bila dia membesar, beliau menjadi seorang yang alim, seorang yang zuhud dan seorang yang sangat disayangi oleh masyarakat setempat pada zaman itu. Dan ketika Al-Imam Nawawi berumur 19 tahun, beliau telah mengikuti ayahnya pergi ke Damsyik kan, untuk belajar. Dan Al-Imam Nawawi, kisah belajar dia sangat luar biasa. Sehari dia belajar sebanyak 12 subjek, pagi sampai malam. Dan Al-Imam Nawawi dalam pembelajaran dia itu, dia pernah mengungkapkan satu kata-kata, bahawasanya aku tidak pernah meletakkan badanku di atas lantai selama 2 tahun. Maksudnya selama tempoh 2 tahun Al-Imam Nawawi tak pernah tidur, tak pernah baring pun dekat lantai. Tidur pun duduk 2 tahun. Kerana aku sibuk dengan belajar. Kesungguhan Al-Imam Nawawi. Kemudian Al-Imam Nawawi ini juga dikenali sebagai seorang yang sangat-sangat zuhud. Zuhud ini ialah orang yang meletakkan dunia itu di tangan dia saja. Nanti kita akan jumpa hadis tentang zuhud dalam hadis 40 ini. Kita akan bincang lebih sikit insya-Allah. So Imam Nawawi ada 3 ciri yang terzahir pada diri dia. Yang pertama, kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Yang kedua, beliau seorang yang sangat zuhud. Apa bukti dia? Sepanjang Al-Imam An-Nawawi berada di Damsyik, Damsyik ini satu tempat yang mewah. Ialah ibu kota kan, mewah, pakaiannya hebat-hebat, cantik-cantik, makanannya semua lazat-lazat. Tapi Al-Imam Nawawi tak terkesan sedikit pun. Beliau hanya makan dan pakai apa yang dihantar oleh keluarga dari kampung. Itu je. Ayah dihantar makanan, itu yang dia makan. Pakaian pun yang ayah dihantar, itu yang dia pakai. Dia tak beli, dia tak makan benda-benda yang lain. Damsyik, tempat yang mewah. Macam kita lah, duduk kampung, datang KL. Macam-macam ada. Ada mishwe lah, ada yao-yao lah, ada macam-macam ada kan, makanan yang sedap-sedap, air yang sedap kan, perfect ice ke. So di Damsyik macam tu. Makanannya burung merpati kan, daging burung merpati, makanan yang mahal, yang enak. Al-Imam Nawawi tak makan. Dimakan apa yang dibekalkan oleh ayah dan ibu dia dari kampung saja. Zuhud Al-Imam Nawawi. Yang ketiga, Al-Imam Nawawi ini nak kata dia seorang yang sangat-sangat kuat beribadah kepada Allah. Dia dikenali dengan sebagai seorang yang qawwam dan sawam. Siang hari sampai malam dia belajar. Tengah malam pula qiyamul lail. Satu hari seorang Al-Imam Sakhawi, murid Al-Imam Nawawi, dia cerita bahawa ada seorang murid Al-Imam Nawawi nampak satu malam Al-Imam Nawawi solat di balik tiang. Dan Al-Imam Nawawi yuraddid al-ayah waqifuhum innahum mas'ulun. Murid dia kata, aku tengok Al-Imam Nawawi solat di balik tiang dalam keadaan dia ulang-ulang ayat yang sama. Apa itu? Waqifuhum innahum mas'ulun. Allah Azza wa Jal berfirman kepada kita pada hari akhirat, waqifuhum, dirikanlah mereka di hadapan Allah Azza wa Jal. Innahum mas'ulun, kamu akan ditanya tentang nikmat yang Allah Azza wa Jal telah berikan kepada kamu. Al-Imam Nawawi baca ayat ini, dia tersentuh, menangis. Dia ulang dan ulang. Ini sunnah dalam solat malam, kita ulang ayat yang sama. Dan kalau ayat itu memberikan kesan, kita ulang dan ulang. Maka Imam Nawawi dia rasa betapa beratnya tanggungjawabnya sebagai seorang alim. Nak ajak orang kepada kebaikan, nak perbetulkan mana yang salah, nak cegah kemungkaran. Tugas yang besar. Maka dibimbang Allah Azza wa Jalla akan tanya dia pada hari akhirat kelak. Dirikanlah dia. Mereka itu akan ditanya oleh Allah satu persatu apa yang telah mereka lakukan di dunia dulu.
Al-Imam Nawawi seorang yang sawam, yang kuat berpuasa. Dia hanya makan sekali, minum sekali saja. Maksudnya di apa tu? Ketika sahur dia hanya minum air, seteguk air saja, dan dia berbuka. Dia sahur tak makan, dia minum saja, dan pada ketika dia berbuka barulah dia akan makan. Makan pun ala kadar saja, tak makan macam kita lah. Time berbuka makan, lepas maghrib makan, sebelum tarawih makan lagi, lepas tarawih moreh lagi. Itu kita. Tapi Imam Nawawi tak begitu. Kan? Dia hanya bersahur dengan air dan berbuka dengan sedikit makanan. Sawam dan qawam. Al-Imam Nawawi juga ada satu lagi sifat yang terzahir, iaitu seorang yang sangat berani dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Satu kisah yang masyhur, pada zaman Al-Imam Nawawi itu ada seorang raja yang bernama Malik Zahir di Damsyik. Raja Zahir ini satu hari dia nak ambil cukai daripada rakyat dia. Sebab dia nak mempersiapkan tentera dia untuk berperang. Lalu Malik atau raja ini minta para ulama yang ada untuk menulis fatwa membenarkan untuk dia collect cukai daripada rakyat. Lalu bila mana raja dia tengok tidak ada endorsement daripada Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang tokoh yang besar. Seakan-akan kalau tak ada endorsement daripada Al-Imam Nawawi, tak valid. So raja tanya, wahai Al-Imam Nawawi, kenapa kamu tak tulis fatwa membenarkan aku untuk ambil cukai daripada rakyat? Apa kata Al-Imam Nawawi? Aku tahu bahawasanya kamu ini ada hamba wanita yang ramai. Dan setiap daripada mereka kamu kurniakan barang kemas yang banyak. Ambil yang tu dulu. Kalau tak cukup, aku dengar kamu ada hamba lelaki yang ramai juga. Dan setiap mereka ada tali pinggang daripada emas. Ambil yang tu dulu. Kalau tak cukup yang itu, baru aku akan izinkan kamu ambil cukai daripada rakyat. Maksudnya nak kena keluarkan daripada kantung raja sendiri dulu. Tak cukup baru ambil daripada rakyat. Jangan tekan rakyat. Al-Imam Nawawi. Sebab itulah ada hadis disebutkan antara jihad yang paling a'zam, yang paling besar, yang paling hebat, iaitu kalimatul haq inda sultanin jair. Berkata benar di hadapan raja yang zalim. Raja yang tak baiklah. Sebab ulama' ni kadang-kadang ialah dia ni manusia, dia takut salah cakap kena pancongan. Tapi tidak Al-Imam Nawawi. Dengan sebab itu, Al-Imam Nawawi ini dihalau daripada dari Damsyik, tak dibunuh. Kalau orang lain mungkin dibunuh, tapi Al-Imam Nawawi ini ada pengaruh yang besar. Maka raja tahu kalau aku bunuh An-Nawawi ini masalah. Maka dia halau Al-Imam Nawawi dari Damsyik. So ini antara kisah betapa Al-Imam Nawawi seorang yang berani dalam menegakkan kebenaran. Al-Imam Nawawi ringkas ceritanya, kan, ketika usia dia 30 tahun barulah beliau mula mengarang buku-buku dia, kitab-kitab dia. Begitu banyak kan. Kitab dalam macam-macam bidang. Dalam bidang sirah pun ada, dalam hadis, dalam fiqh, dalam bahasa Arab pun ada, kan? Itu dalam ilmu bahasa pun ada. Terlalu banyak karya Al-Imam Nawawi. Dan kalau kita tengok umur Al-Imam Nawawi ini, dia hidup 45 tahun je. Tak lama pun. So dalam masa 15 tahun, mula umur 30, meninggal umur 45, karya-karya yang ditinggalkan begitu banyak. Seakan-akan tak teli dengan umur dia. Sebab itulah kata Imam Subki dalam Tabaqat, dia kata, barakallahu lahu fil umril yasir wa wahabahu al-ilma al-kathir. Al-Imam Nawawi ini Allah Azza wa Jalla memberkati umurnya yang sedikit, tapi Allah anugerahinya dengan ilmu yang begitu banyak. Umur tak teli dengan ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam Nawawi. Ini melambangkan keberkatan yang Allah campakkan dalam hidup Al-Imam Nawawi. Itu makna berkat. Berkat, benda yang sikit, tapi kita rasa cukup, kita rasa banyak. Ini berkat. Contoh yang mudah, orang itu mungkin gajinya 2,000 je. Tapi cukup. Boleh makan, bagi nafkah dekat isteri, boleh saving dan sebagainya. Cukup. Ada orang gaji 10,000 tak cukup. Ini makna berkat. Berkat tak dinilai pada angka. Benda yang banyak tak semestinya cukup. Kan ada orang gaji 10,000 hutang keliling pinggang. Ada orang gaji 2,000
Tak ada hutang pun, hidup pun senang, tak ada masalah. Dan cukup segala-galanya. Ini keberkatan. Nanti kita akan bincang juga tentang keberkatan insya-Allah. So Imam Nawawi umurnya 45 tahun saja, meninggal pada tahun 676 Hijrah. Sebelum Imam Nawawi meninggal, dia pergi ziarah kawan-kawan dia, kawan-kawan ayah dia. Dia pergi ke dia pulangkan segala buku yang dipinjam, dan Imam Nawawi meninggal di pangkuan ayah dia. Maksudnya dia meninggal dulu sebelum daripada ibu dan ayah dia. Imam Nawawi mati dulu sebelum daripada ibu dan ayah dia. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebab itu kita katakan bahawasanya Al-Imam Nawawi ini seorang ulama yang terlalu banyak jasanya kepada kita kan. Meninggalkan khazanah ilmu yang begitu besar. Antara karyanya yang masyhur yang kita baca pada hari ini, iaitu hadis 40. Bukti Allah Ta'ala menerima amalan ini, kalau kita tengok begitu banyak syarah-syarahan ataupun syarah-syarah yang dihasilkan daripada hadis 40. Ini melambangkan keberkatan dan al-qabul, penerimaan daripada Allah Azza wa Jal terhadap karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita pergilah mana-mana masjid pun akan ada buku Al-Imam Nawawi yang diajar. Hadis 40 ke, Riyadus Salihin ke, Al-Adhkar ke, Al-Majmu' ke. Pergilah mana-mana negara sekalipun akan ada buku Al-Imam Nawawi yang diajar. Keberkatan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada Imam An-Nawawi. 8.5 dah. Okey, itu sedikit tentang sejarah hidup Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga-moga kalau kita boleh baca lagi, ia akan memberikan kita motivasi untuk terus belajar insya-Allah. Kerana Allah Azza wa Jal akan mengangkat darjat kita dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa darjat. So ini pentingnya ilmu. So gunakanlah kesempatan yang ada ini di sekolah yang sangat baik ini, dengan fasilitinya, dengan guru-gurunya yang hebat-hebat kan. Ambil manfaat sebaik mungkin. Nanti kita akan menyesal. Bila mana kita dah grad, dah habis belajar, nanti kita akan rasa alamak, ruginya aku dulu tak belajar betul-betul. So inilah masanya. Kita cuba untuk belajar bersungguh-sungguh insya-Allah dan menjadi orang yang bermanfaat. Okey? Okey, sebelum kita pergi pada hadis yang pertama, boleh sabar ke? Tak sabar nak baca kan? Kita tengok terlebih dahulu tentang muqaddimah Al-Imam Nawawi dalam kitab hadis 40 ini. Penting untuk kita membaca muqaddimah supaya kita mengetahui apakah metodologi, manhaj Al-Imam Nawawi dalam menghasilkan kitab ini ataupun buku ini. Hadis 40 nama yang masyhur lah. Tapi nama sebenar bagi hadis 40 ialah Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Ini nama yang full, nama yang betul. Iaitu Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaid Al-Ahkam. 40 hadis yang membicarakan tentang asas dalam Islam dan juga kaedah-kaedah dalam hukum. So ini nama yang nama sebenar bagi kitab hadis 40. Cuma orang senang nak sebut hadis 40. Nama yang sebenar ialah Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaid Al-Ahkam. Ada dekat kertas kita ni. Kemudian antara metod Al-Imam Nawawi, kita ringkaskan insya-Allah. Beliau memulakan dengan beberapa riwayat tentang hadis man hafiza 40 hadisan, sesiapa yang menghafal 40 hadis maka akan mendapat banyak kelebihan. Allah Ta'ala akan bangkitkan dia daripada kalangan para syuhada, para salihin. Siapa yang menghafal 40 hadis, dia akan dapat sekian dan sekian. Namun kesemua hadis-hadis itu kata Imam Nawawi merupakan hadis yang dhaif. Walaupun banyak riwayat-riwayatnya, tetapi itu tidak boleh menguatkan status hadis tersebut. Masih dhaif. Dan Imam Nawawi ini mengatakan, aku tidak menjadikan hadis-hadis tadi itu yang menghafal 40 hadis itu sebagai satu sandaran untuk aku menghasilkan buku ini, tapi aku bersandarkan pada hadis iaitu naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha. Nabi sebutkan dalam hadis, siapa yang Allah Azza wa Jalla akan menerangi, memberikan cahaya pada orang yang mendengar hadis lalu
dia hafal, dia memahaminya dan dia menyampaikan sebagaimana yang didengar. Ini hadis yang sahih. Maka Imam Nawawi menggunakan hadis itu sebagai sandaran untuk beliau menghasilkan kitab hadis 40 ini. Dan beliau menyatakan juga bahawa sebelum daripada beliau menghasilkan 40 hadis ini, dah ramai dah ulama-ulama yang cuba tulis tentang 40 hadis. Tetapi dalam topik yang berbeza, dalam bab jihad, dalam bab fadail amal, dalam bab itu dan ini. Tapi Imam Nawawi mengatakan, aku nak buat satu kitab yang menghimpunkan 40 hadis dalam pelbagai aspek. Dalam bab akidah ada, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah dan sebagainya. Dan hadis-hadis yang aku pilih itu ialah hadis yang bersifat madar al-Islam, iaitu roda Islam itu berputar padanya. Nak kata boleh. Okey. Iaitu 42 hadis yang utama, maksudnya hadis yang besar-besar yang menjadi asas dalam kita nak membicarakan tentang Islam. Lalu terhasillah 42 hadis keseluruhannya. Kenapa dinamakan 40? Ini mudah jelah kita jawab dalam ilmu matematik bundar. Dan kita bundar dengan yang paling hampir iaitu 40. Jangan kita tanyalah kenapa kata hadis 40 tapi ada 42 hadis. Tapi ini adalah ilmu bundar. Kita bundarkan dengan yang paling hampir iaitu 40. So dalam kitab ini 42 hadis adalah hadis yang bersifat hadis yang penting, yang asas dalam kita nak memahami Islam. Nanti kita akan tengoklah macam-macam hadis yang sangat penting yang menjadi pokok dalam kita nak memahami agama Islam ini. Kemudian Imam Nawawi juga menyatakan dalam aku menghasilkan buku ini ataupun dalam pemilihan hadis ini, aku hanya memilih hadis-hadis yang sahih. Maksudnya kita tak perlu lagi nak sibuk nak takhrij, nak semak hadis ni sahih ke tak sahih. Imam Nawawi dah bantu kita. Dia kata aku telah memilih hadis-hadis yang sahih dan kebanyakannya aku petik daripada hadis sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang sahih. So kita tak perlu ragu-ragu lagi tentang status hadis dalam kitab ini. Boleh dibaca, diamalkan dan sebagainya lah. Dan kata Imam Nawawi lagi bahawasanya aku juga telah menghadzafkan ataupun aku telah menghilangkan sanad hadis. Maksudnya dia tak sebut sanad yang full. Haddatsana sekian, haddatsana sekian, haddatsana tak. Terus kepada nama sahabat. Sahabat yang meriwayatkan siapa? Umar ke, Ibnu Umar ke, Aisyah ke, kan, Abi Dzar ke. Maka dia terus kepada nama sahabat. Apa reason Imam Nawawi buat begitu? Sebab dia kata liyashul, untuk memudahkan kita untuk menghafal. Memudahkan kita untuk belajar, untuk kita ingat. So itu metod yang digunakan. Dalam hadis dia tak sebut sanad yang full, tapi dia hanya sebut nama sahabat terus kepada teks hadis untuk memudahkan kita dalam menghafal. Kemudian Imam Nawawi juga menyatakan bahawasanya di akhir bab itu dia ada letakkan satu bab yang berkaitan dengan dhabt, iaitu ada beberapa kalimah yang perlu diperjelaskan. Cuma kita mungkin tak sampai pada bahagian tu. Okey. So itulah sedikit sebanyak tentang metod Imam Nawawi dalam menghasilkan 40 hadis ini, iaitu dia akan pilih hadis-hadis yang sahih. Kebanyakannya daripada hadis Bukhari dan Muslim, dan hadis itu dibuang sanad yang full, hanya disebutkan nama sahabat untuk memudahkan kita dalam menghafal. Dan hadis yang dipilih ialah hadis-hadis yang utama, hadis yang bersifat asas dalam nak memahami agama Islam ini. So insya-Allah kita akan mulakan dengan hadis yang pertama. So saya akan baca matan dalam bahasa Arab dan Ammar akan terjemahkan dalam bahasa Melayu, dan kita akan cubalah untuk mentaklik atau mengkomentar sedikit tentang setiap hadis yang kita lalu insya-Allah dengan secara ringkas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang pertama, iaitu an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar Al-Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat dan setiap manusia itu akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah kerana habuan dunia yang ingin diraihnya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu mengikut apa yang dihijrahkannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, ini hadis yang pertama tentang niat. Dan saya yakin kita selalu dengar hadis innamal amalu binniyat. So antara poin yang penting yang boleh kita keluarkan yang pertama ialah hadis ini dipanggil sebagai hadis nisfuddin, separuh agama. Kerana amalan kita itu tidak akan valid amalan kita tak akan valid selagi mana kita tidak niatkan kerana Allah Azza wa Jalla. So hadis ini mengajar kita agar kita mengikhlaskan segala amal pekerjaan kita, pertuturan kita, perbuatan kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka first ialah hadis ini mengajar kita erti ikhlas. Bila mana kita buat satu perkara kerana Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita. Ini syarat pertama penerimaan amal. Syarat yang kedua kita akan jumpa pada hadis yang kelima nanti insya-Allah. Ini yang pertama, iaitu hadis ini mengajar kita tentang ikhlas. Itulah Imam Nawawi memulakan hadis yang pertama dalam kitab ini dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kalau kita buka kitab Sahih Imam Bukhari, hadis ini juga merupakan hadis yang pertama. Maksudnya pengarang kitab nak mengajak pembaca agar mengikhlaskan diri terlebih dahulu. Sebelum kita nak buat apa saja pekerjaan kita, nak baca kitab ke, nak baca Quran ke, nak belajar ke, ikhlaskan niat kita. Kita belajar ini bukan sebab nak dipanggil seorang yang alim, bukan nak orang hormat kita, orang sanjung kita, tak. Kita belajar kerana Allah. Betul kan? Niat. Yang kedua ialah niat ini di mana? Mahallun niyah, tempat niat ialah dalam hati kita, jantung hati. Ini tempat niat. Adapun melafazkan niat itu ialah sunat. Okey. Yang ketiga ialah niat ini merupakan antara fungsi niat ialah untuk kita membezakan tamyiz bainal adah wal ibadah, untuk kita membezakan mana yang adat, mana yang ibadah. Contohnya ialah adat kita makan. Ini adat yang kita buat hari-hari, makan, minum, tidur. Tetapi kalau kita niatkan makan dan minum itu untuk kita ada tenaga nak baca Quran, nak solat dan sebagainya, maka makan, minum, tidur itu menjadi ibadah. Allah bagi pahala kepada kita. So itu antara fungsi niat, membezakan di antara ibadah dengan adat. So ini 3 poin. Yang pertama ialah hadis mengajar kita untuk ikhlas. Yang kedua ialah ikhlas itu tempatnya dalam jantung hati kita dan melafazkan niat itu hanya sunat. Yang ketiga ialah niat antara fungsinya untuk membezakan mana yang adat dan mana yang ibadah. Okay, kita pergi pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua juga daripada Umar radhiyallahu an. Kata Umar radhiyallahu an, "Bainama nahnu julusun inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت
إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Daripada Umar radhiyallahu an juga beliau berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam dan tidak terdampak pada dirinya kesan-kesan pemusafiran dan tiada seorang pun daripada kalangan kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk berdekatan Nabi SAW dengan disandarkan kedua-dua lututnya ke lutut baginda serta meletakkan kedua tapak tangannya di atas paha baginda seraya berkata, "Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Islam itu ialah apabila kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu merupakan utusan Allah. Kamu mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan serta menunaikan haji, ibadah haji ke Baitullah Mekah sekiranya kamu mampu untuk mengerjakannya." Kemudian lelaki itu berkata, "Kamu berkata benar." Maka kami berasa hairan dengannya. Dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Lelaki itu bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang iman." Baginda bersabda, "Iman itu ialah apabila kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat dan kamu beriman dengan ketentuan Allah, sama ada ketentuan yang baik atau buruk." Lelaki itu berkata, "Benarlah kamu." Lelaki itu bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang ihsan." Baginda bersabda, "Ihsan itu ialah apabila kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Namun sekiranya kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia sedang melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Terangkan kepadaku bila akan berlakunya kiamat." Baginda bersabda, "Orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui berbanding orang yang bertanya." Lelaki itu berkata, "Maka terangkanlah kepadaku apa tanda-tandanya." Baginda bersabda, "Antara tandanya ialah apabila seorang hamba wanita melahirkan tuannya, dan apabila kamu melihat orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan papa kedana yang hanya menjadi pengembala kambing berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi." Kemudian lelaki itu beredar. Lalu aku tidak bertemu dengan baginda selama beberapa hari. Kemudian baginda bertanya, "Apabila kami bertemu, wahai Umar, adakah kamu mengenali lelaki yang bertanya itu?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Baginda bersabda, "Sesungguhnya dia ialah Jibril yang datang kepadaku untuk mengajarkan kamu tentang agamamu." Riwayat Muslim. Okey, itu hadis yang kedua, iaitu hadis tentang Islam, iman dan juga ihsan. Ini hadis yang panjang perbahasan dia dan ini juga merupakan hadis yang dipanggil sebagai Ummu Sunnah, iaitu ibu kepada sunnah. Dan hadis ini seakan-akan meringkaskan segala perkara-perkara yang terkandung dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam surah Al-Fatihah dipanggil dengan Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Seakan-akan Al-Fatihah merupakan summary, ringkasan bagi seluruh kandungan dalam Al-Quranul Karim. Hadis yang kedua inilah hadis yang
menyentuh tentang 3 perkara yang asas, iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Tentang Islam akan disentuh lagi pada hadis yang ketiga nanti insya-Allah. Iman ialah satu perkara yang penting yang kita wajar syukuri. Iman merupakan satu anugerah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Hatta Nabi SAW juga tidak boleh nak memberikan petunjuk hidayah iman kepada orang yang baginda cintai. Apa buktinya? Kalau Nabi SAW boleh memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang baginda cintai, nescaya Abu Talib beriman kepada Allah. Tetapi Abu Talib mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok ada hadis yang disebutkan, Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah. Wahai bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah. Dan kalimah ini aku akan jadikan ia hujah untuk kamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Abu Talib? Dia kata, ala millati Abdul Muttalib. Aku mati di atas agama Abdul Muttalib, iaitu agama yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sedih dengan pemberian Abu Talib yang tak beriman. Nabi berjanji nak beristighfar, nak doa pada Allah Azza wa Jalla agar Allah ampunkan Abu Talib. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabt, walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh nak bagi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah berhak memberikan petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Maksudnya, hidayah iman ini merupakan hak milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Maka Allah pilih kita menjadi orang yang beriman. So kita wajar untuk syukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita dengan kita menjaga dan memelihara iman kita. Iman merupakan perkara yang terkait 3 perkara, iaitu tasdiq bil qalb, kita membenarkan dalam jantung hati kita, itu iman. Yang kedua, wa iqrar bil lisan, kita sebut di lidah kita. Yang ketiga ialah wal amal bil arkan, kita beramal dengan apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Itu iman. Kalau orang tanya kita apakah rukun iman, orang akan kata iman ini ialah yang pertama percaya kepada Allah. Tak cukup dengan percaya. Ramai orang yang percaya adanya Allah tapi masih lagi buat maksiat. Ada orang percaya adanya Rasul tapi tak mengamalkan sunnah. Ada orang percaya adanya malaikat dan sebagainya. Percaya tak cukup untuk kita menzahirkan keimanan. Iman, qaul wa amal. Ucapan dan juga perbuatan. So itu iman. Nak bincang lebih lanjut mungkin tak ada masa lah. Kemudian al-ihsan yang ketiga. Ihsan ialah kita merasakan adanya muraqabatullah. Allah sentiasa mengawasi kita. Allah sentiasa melihat kita. Walaupun kita berada di tempat yang tak dilihat oleh orang, Allah melihat segala-galanya. Sebab itulah ihsan, ada 2 maqam ihsan. Yang pertama ialah an ta'budallaha ka'annaka tara. Kamu sembah Allah Azza wa Jalla seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Yang kedua ialah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu rasa kamu tak nampak Allah, kamu rasa maksudnya Allah sedang memerhatikan kamu. Apa poinnya ialah bila mana kita ada sifat ihsan dalam diri kita, kita akan buat ibadah dengan sempurna. Kerana kita tahu bahawasanya Allah Azza wa Jalla sedang memerhatikan kita, sedang menilai amalan kita. Maka itu ihsan. Padahal kita dalam ibadah dituntut agar buat ibadah dengan baik, dengan ihsan. Dalam surah Al-Mulk yang kita baca tiap-tiap malam itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, kematian untuk Allah tengok siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maksud amalan yang baik kata Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah, iaitu amalan yang akhlas wa aswab. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling tepat atau paling sempurna yang kita lakukan. So itu ihsan. Dalam apa juga perkara kita kena ada ihsan. Solat kita dengan sempurna, puasa kita kan? Buat dengan sempurna. Itu makna ihsan. Kita buat apa saja ibadah, kita merasakan Allah sedang memerhatikan kita, melihat kita, maka kita akan buat dengan baik, dengan sempurna. Yang berikutnya dalam hadis ini disebutkan Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Bila kiamat wahai Muhammad? Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka orang yang bertanya itu lebih tahu berbanding yang ditanya. Maksudnya Jibril lagi tahu sebab Jibril yang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. So ini menggambarkan bahawa Nabi sallam tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib melainkan apa yang Allah beritakan kepada baginda. So tak betul kalau orang kata Nabi Muhammad ini tahu benda-benda yang ghaib yang akan berlaku akan datang. Tak tahu.
Kerana itulah ada satu kisah ketika mana Nabi SAW mendengar nyanyian Ansar. Dia kata adanya seorang Nabi yang mengetahui apa yang akan berlaku besok. Nabi kata tukar lirik tersebut. Dan tukar lirik tu, tak betul tu. So, Nabi perbetulkan kefahaman yang salah. So Nabi SAW hanya mengatakan perkara yang gaib berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. So kita yang bukan Nabi ini lebih-lebih lagi lebih daripada Nabi pula tahu benda yang gaib, tahu yang akan berlaku besoklah kiamat sekian dan sekian. Ini semua dakwaan yang palsu, pembohongan dan pendustaan yang besar. Tetapi Jibril alaihissalam tanya Nabi lagi, ma amaratiha. Kalau begitu, apakah tanda-tanda kiamat? Maka Nabi buktikan apakah itu tanda-tanda kiamat. Antaranya ialah disebutkan, ini tanda-tanda kecil kiamat. Iaitu antalidal amatu rabbataha. Iaitu seorang tuan, seorang hamba melahirkan tuannya. Ulama khilaf tentang makna hadis, tentang makna perkataan ataupun makna ucapan ini. Seorang hamba melahirkan tuannya. Yang pertama ialah pada akhir zaman nanti akan berlaku banyak peperangan. Kemudian akan ditawan wanita-wanita untuk jadikan hamba. Lalu bila mana tuan itu bersama dengan wanita yang hamba itu melahirkan anak, maka anak itu akan follow ayah dia yang merdeka. So itu maksudnya, hamba melahirkan tuan dia. Iaitu anak yang dilahirkan daripada seorang hamba, dia akan follow ayah dia yang seorang yang merdeka yang bukan hamba. Maka itu makna yang pertama. Makna yang kedua ialah hamba melahirkan tuan, iaitu di akhir zaman akan ramai anak-anak yang derhaka. Seakan-akan ibu atau ayah ini hamba kepada anak tersebut. Tak dengar cakap ayah, lawan cakap, tinggikan suara, lari rumah, tengking ayah kan. Merajuk. Kan? Anak yang derhaka. So itu makna yang kedua. Yang kedua yang Nabi sebutkan, wa antaral hufat al-urat al-'alat ri'a asya'i yatatawalun fil bunyan. Maksudnya ialah di akhir zaman nanti kamu akan tengok yang Nabi cerita orang yang miskin, tiba-tiba berlumba-lumba buat bangunan yang tinggi-tinggi. Apa maksud dia? Inqilabul amr. Kita akan tengok akan berlakunya twist. Maksudnya dulu negara yang miskin tiba-tiba membangun, contohnya UAE. Kan? UAE dulu siapa yang kenal Dubai? Siapa yang kenal Abu Dhabi? Tak ada orang kenal pun. Tiba-tiba Abu Dhabi, Dubai, dan Sharjah, UAE jadi negara yang terkenal dengan bangunan yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi. Ini maknanya inqilabul amr. Kan berlakunya pertukaran 360. Daripada orang yang susah, tiba-tiba jadi orang yang kaya. So ini maksudnya, di akhir zaman akan berlaku begitu. So itu antara tanda-tanda kiamat. Dah berlaku ke? Dah berlaku dah. Yang berikutnya ialah, kalau kita ingat pada awal hadis, Umar cerita pada kita datang seorang lelaki yang rambutnya hitam legam, tak nampak kesan orang bermusafir, pakaiannya putih melepak. Apa poinnya nak disampaikan? Iaitu dalam kita nak belajar, kita perlulah beradab. Nak belajar, janganlah selekeh-selekeh kan. Datanglah dengan semangat, dengan pakaian yang bersih. Jangan datang belajar dalam nampak macam tak nak belajar aja. Dengan muka bangun tidur kan. Tak. Datang dengan semangat. Datang dengan penuh adab. Itu cara orang yang nak belajar. Jangan datang lambat dan sebagainya. Biar kita yang tunggu guru, jangan guru yang tunggu kita. So ini masalah. Kerana keberkatan ilmu juga akan terkait dengan adab kita dengan guru kita. Adab kita dengan ilmu dan sebagainya. So itu antara poin yang boleh kita sentuh dalam hadis yang kedua ini. Kita baca hadis yang ketiga. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Itu hadis daripada Ibnu Umar, iaitu anak kepada Umar radhiyallahu an. Apa kata Ibnu Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Islam itu terbina di atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu merupakan utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Okey.
Minta maaf. Perhatian kepada 5IS, 5IK dan 5IH boleh bergerak ke kelas sekarang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, hadis yang ketiga ini berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam ini ialah suatu ibadah yang bersifat praktikal, amalan. Kalau iman, ia melibatkan dalaman kita, jantung hati, pegangan, i'tiqad, akidah kita. Maka Islam ini terbina di atas akidah dan juga amal. Iman dan juga amal. Dan tidak ada manfaat amalan tanpa iman. Maksudnya, kalau orang itu dia beramal soleh macam mana sekalipun, tapi tak beriman, sia-sia sahaja. Dan di hari akhirat, amalan mereka itu hanyalah haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan sahaja. Tak ada nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita katakan bahawasanya Islam ini ialah melibatkan iman, iaitu akidah, pegangan kita, dan juga amalan, iaitu rukun-rukun Islam, solat, zakat, puasa dan haji. Itu yang pertama. Iaitu Islam meliputi akidah dan juga amal. Yang kedua ialah Allah Azza wa Jal memfardukan kita banyak ibadah, solat, puasa, sedekah dan sebagainya, dan Allah Azza wa Jal menginginkan something daripada ibadah itu. Ada maqasid, tujuan Allah mensyariatkan solat. Contohnya Al-Quran sebutkan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu tujuannya adalah untuk mencegah kita daripada perkara yang munkar dan perkara yang keji. So kalau kita solat tapi tak, kita masih lagi buat perkara yang keji, perkara yang munkar, adakah benar solat kita? Adakah kita telah mencapai tujuan solat yang sebenar? So ini persoalan yang kita kena tanya. Maka Allah Azza wa Jalla minta kita solat, bukan hanya solat je. Kita buat, kita qiyam, rokok, sujud. Tak, Allah nak something daripada solat tersebut, iaitu kita meninggalkan perkara yang keji dan perkara yang munkar. Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Tujuannya adalah untuk Allah nak didik kita agar kita ini menjaga lidah kita, jangan cakap benda-benda yang akan mengurangkan pahala puasa, agar kita ini sentiasa bersyukur, tengok orang yang susah. Itu tujuannya. Maka setiap ibadah itu Allah Azza wa Jal nak something dengan kita buat perkara itu. So, ibadah bukan hanya ibadah semata-mata, solat, dah. Kita nak solat itu ada kesan pada diri kita. Tak buat perkara yang munkar, perkara yang keji. Puasa mengajar kita erti syukur, mengajar kita erti menjaga lidah dan sebagainya. So itu tujuan, maqasid ibadat. Yang ketiga ialah rukun-rukun Islam ini juga, kalau kita perhatikan, dia merupakan benda yang wajib. Maksudnya sesiapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, maka dia telah kufur. Maksudnya dia mengingkari. Maksudnya orang yang, kalau kita ikut perkiraan matematik kita, 5 tolak 1 jadi 4. Tak. Rukun Islam 5 tolak 1 jadi kosong. Maksudnya kalau orang itu dia engkar solat, maksud engkar ni dia kata solat tak wajib, kufur dia. Dia telah terkeluar daripada agama Islam. Orang yang kata puasa Ramadan tak wajib, maka dia telah kufur. Beza dengan orang yang kata, orang yang malas. Kan? Kenapa tak solat? Malas. Belum lagi kufur, tapi dia ni orang yang fasik, berdosa besar. Orang yang fasik dia kena bertaubat, banyakkan istighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan rukun yang pertama itu tentang syahadah, ini yang pentinglah. Syahadah, orang yang menolak syahadah maka tak beriman kepada Allah. Tapi solat, puasa, haji dan sebagainya, kalau dia buat ataupun dia tak buat kerana dia malas, ataupun dia ni sambil lewa sahaja, maka itu tidak mengeluarkan dia daripada agama Allah Azza wa Jalla. Ia hanya berdosa sahaja. Dia kena bertaubat dan beristighfar. Berbeza dengan orang yang menolak, ingkar, solat tak wajib, haji tak wajib, puasa tak wajib, zakat tak wajib, ini orang yang telah kufur. So ada perbezaan. Orang yang menolak dengan orang yang malas atau orang yang culas. Okey? Okey, kita baca hadis yang keempat daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Qala إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam, dan baginda merupakan seorang yang benar lagi dibenarkan, iaitu dipercayai. Sesungguhnya setiap daripada kamu dihimpunkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal darah mengikut tempoh yang sama, kemudian menjadi segumpal daging mengikut tempoh yang sama, kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh kepadanya dan diperintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara, iaitu berkaitan rezekinya, ajalnya, amalannya dan sama ada dia akan celaka atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya akan ada salah seorang daripada kamu yang beramal dengan ahli syurga sehingga jaraknya dengan syurga tidak melebihi sehasta. Tetapi ketentuan yang tercatat di dalam kitab telah mendahuluinya, lalu dia beramal dengan ahli neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya, jika ada salah seorang daripada kamu yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak dengan neraka hanya tidak melebihi sehasta, tetapi ketentuan yang tercatat di dalam kitab telah mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian dia dimasukkan ke dalam syurga. Riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Okey, kita pergi pada hadis yang keempat. Hadis keempat ini juga hadis yang penting yang menceritakan tentang penciptaan manusia. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang penciptaan manusia dengan lebih detail. So kita katakan bahawasanya Al-Quran merupakan kitab yang mukjizat, yang telah mendahului zaman dan masa. Maksudnya dakwaan mengatakan bahawasanya orientalis ataupun saintis barat yang orang pertama yang tahu tentang penciptaan manusia begini, itu semua bohong mereka. Kerana Al-Quran 1400 tahun lebih dah cerita tentang penciptaan kita, daripada air mani, segumpal darah, segumpal daging dan sebagainya. So Al-Quran lebih detail menceritakan tentang penciptaan manusia. Cuma poinnya ialah Allah Azza wa Jal menciptakan kita ini dengan sempurna, ahsani taqwim, dengan penciptaan yang sangat-sangat sempurna, yang sangat hebat. Kenapa Allah Azza wa Jal menciptakan kita melalui proses, sedangkan Allah mampu nak cipta kita kun fayakun. Kan nak cipta kita dalam sedetik pun boleh, tapi Allah cipta kita dengan ada proses-prosesnya. Mula-mula air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian daging itu dibalut pula dengan tulang dan sebagainya. Ada prosesnya. Kerana Allah Azza wa Jalla nak mengajar kita dalam mencari kesempurnaan, kena take time, ambil masa. Bukan nak jadi orang yang hebat ini, belajar hari ini terus hebat. Tak. Ambil masa yang lama. Kena belajar, tambah ilmu lagi dan sebagainya. So untuk mencari kesempurnaan, ada proses yang kita perlu lalui. So ini pengajaran yang Allah nak ajar kepada kita sebagai makhluk, bahawasanya untuk mencari kesempurnaan ia memerlukan masa, take time, kan, take time. Yang kedua ialah hari ini juga menceritakan tentang al-qada wal qadar, iaitu ketentuan yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan ke atas kita ini. Dah ada dah. Kita ini syurga ke neraka dalam ilmu Allah Azza wa Jalla dah ada dah. Cuma Allah Azza wa Jalla memberikan kita pilihan dan Allah tahu apa yang kita pilih. Itu maksudnya. Kalau kita kata Allah tak tahu, maka Allah tak bersifat dengan jahil. Dalam ilmu Allah Azza wa Jalla, Allah tahu bahawa kita ini neraka atau syurga. Tapi sifat ilmu Allah tidak memberikan kesan pada kita. Allah tahu, tapi Allah tak paksa kita. Allah berikan pilihan kepada kita. Sebab itu dalam isu qadar, ketentuan Allah ini, kalau kita nak pecahkan, ada dua jenis qadar, iaitu qadar mubram dan qadar mu'allaq. Qadar mubram ialah qadar yang tak berubah. Dan qadar mubram ialah qadar yang mana Allah Azza wa Jalla takkan tanya kita. Contohnya, Allah takkan tanya kita, kenapa kamu lahir di Malaysia, tak lahir dekat Saudi, tak lahir dekat Mesir. Tak tanya.
Itu bukan pilihan kita. Kenapa kamu lahir dalam bangsa Melayu, tak lahir dalam bangsa Arab? Allah tak tanya kita. Kenapa kamu, ayah kamu ini, mak kamu, ini bukan pilihan kita. Maka Allah tak akan tanya kita. Allah tak akan bertanggungjawabkan pada kita pada perkara-perkara itu. Ada qadar yang mu'allaq, yang mana contoh mu'allaq ini qadar yang melibatkan umur. Contohnya ada hadis yang berkatakan kalau kita menyambung silaturrahim, maka itu akan menambahkan umur kita. Maksudnya pertambahan umur itu akan berubah. Maksudnya contohnya Allah kata umur kita 40 tahun. Tetapi kalau kita sambung silaturrahim akan jadi 50. Dalam ilmu Allah dah tahu dah. Tapi dalam malaikat tak tahu. Malaikat dia akan tahu hamba ni buat ke tak buat. Kalau dia buat maka akan tambah umur dia. Kalau tak buat maka akan stay macam tu je. Dalam ilmu Allah dah tahu dah. So ini qadar mu'allaq yang dia berubah mengikut amalan kita. Dan yang ketiga ialah ada qadar yang bersifat ikhtiari, yang pilihan ni. Macam tadilah mu'allaq iaitu qadar yang ikhtiari, pilihan kita. So qadar yang pilihan inilah yang Allah akan tanya kita. Yang Allah bagi kita peluang, pilihan, nak buat ke tak nak buat. So ini yang Allah akan pertanggungjawabkan. Allah akan tanya kita. Allah akan adili kita. Kenapa kamu tak pilih Islam? Sedangkan kamu boleh, yang kita nak buat ke tak nak buat. So itu dalam perbahasan qadar, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Cuma kita sebagai orang beriman, kita kena meyakini bahawa segala ketentuan Allah itu baik berlaku untuk kita. Mungkin pada pandangan kita dengan ilmu yang terbatas ini kita kata qadar ini buruk untuk kita. Tak. Mungkin di sisi Allah Azza wa Jalla itu yang baik untuk kita. Dalam Al-Quran sebutkan asa an tuhibbu syai'an fa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda yang kamu suka, kadang-kadang benda yang kamu tak suka, itu yang kadang-kadang benda yang kamu tak suka itu yang baik untuk kamu dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan kadang-kadang benda yang kita rasa kita suka tapi itu yang tak baik untuk kita. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. So apa yang Allah telah tetapkan itu yang terbaik untuk kita, baik ataupun qadar yang buruk. Cuma kita diajar untuk mencintai qadar. Kita diajar untuk menerima takdir Allah Azza wa Jalla dengan hati yang lapang. Jika itu takdir yang tak baik, kita sabar. Jika ia takdir yang baik, maka kita bersyukur. Itu ciri orang yang beriman kepada Allah. Yang berikutnya ialah hadis ini juga menunjukkan tentang kepentingan kita ini untuk sentiasa berterusan melakukan amalan salih. Kerana pengakhiran hidup kita tak tahu macam mana. Dalam hadis sebutkan ada orang itu dia beramal dengan amalan ahli syurga sampai jarak dia dengan syurga sejengkal, sehasta, dekat masuk syurga dah. Tapi di akhir hayat dia buat amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. So hidup kita ini jangan kita mudah nak mengadili orang, menghukum orang. Dia ni ahli neraka, dia ni ahli syurga. Tak, ini bukan kerja kita. Kadang-kadang orang yang kita rasa tak baik lagi baik daripada kita. Mungkin di akhir hayat dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dia baca Quran, dia solat. Tapi kita yang kita rasa kita lah orang yang paling baik sekali, di akhir hayat kita Allah uji kita. Allah hantar ujian yang bermacam-macam sehingga kita ni ternoda dengan ujian tersebut. So innamal a'malu bil khawatir. Nabi sebutkan nak tengok amalan itu, nak tengok orang itu baik atau tidak baik, tengok pada pengakhiran hidup dia. So kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar mengurniakan kita husnul khatimah, pengakhiran hidup yang baik. Kalau kita tak sure sekarang ni kita baik, tapi adakah kita akan baik selama-lamanya? Wallahu ta'ala alam. So jangan kita mudah untuk menghukum orang. So teruskan beramal soleh, minta Allah jaga keikhlasan kita, berikan kita istiqamah dalam beramal insya-Allah. Kita baca hadis yang kelima daripada Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Daripada Ummul Mukminin Ummul Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengadakan sesuatu perkara yang baharu dalam urusan agama kami ini, sedangkan ia bukan daripada agama ini, maka amalan itu tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang bukan berasal daripada agama ini, maka ia tertolak. Riwayat Muslim.
Okey, ini hadis yang kelima, iaitu hadis yang menceritakan tentang syarat yang kedua penerimaan amalan. Syarat yang minimum ada dua, al-ikhlas. Yang kedua ialah al-muwafaqah. Itu amalan itu bertepatan dengan neraca agama kita. So ini hadis yang kelima yang cerita tentang bid'ah, iaitu bid'ah ini adalah satu benda yang amalan yang direka, yang tidak ada asal daripada agama dan tujuannya adalah untuk melampau dalam beribadah kepada Allah. Ini makna bid'ah. Menurut Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dia kata bid'ah itu ialah tariqatun mukhtara'ah. Bid'ah itu ialah satu tariqah mukhtara'atun fid din, satu jalan, satu amalan yang direka atas nama agama dan amalan itu tudahi syariah, menyamai agama, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud. Dan tujuan orang yang buat bid'ah ni adalah untuk dia melampau dalam beribadah. So ini tiga sifat bid'ah. Yang pertama ialah satu perkara yang direka. Yang kedua ialah tudahi asy-syariah. Perkara yang direka itu seakan-akan syariat, nampak macam agama. Yang ketiga ialah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud. Tujuan buat bid'ah adalah untuk melampau dalam beribadah kepada Allah. Ini tiga makna bid'ah, tiga ciri bid'ah. So, kita kena clear dulu apakah makna bid'ah yang sebenar. Bid'ah ialah perkara-perkara yang melibatkan urusan agama. So, kalau kita dengar orang kata, kamu ni cakap pasal bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kalau gitu jangan pakai aircon. Ini orang yang tak faham makna bid'ah. Aircon itu benda dunia. Kalau sibuk bid'ah orang, jangan naik kereta lah, naik unta. Nabi naik unta. Ini orang yang tak faham makna bid'ah. Bid'ah ialah benda yang terkait dengan urusan agama. Adapun urusan keduniaan, Nabi bagi kita ruang untuk kita ibda', untuk kita reka, kita cipta, inovasi. Boleh, tak ada masalah. Kan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Untuk dunia, Nabi bagi kita untuk cipta. Nak reka kereta terbang ke, nak buat macam-macam ke, boleh, tak ada masalah. Nak buat roket ke, boleh. Tapi urusan agama, Nabi suruh kita tarik handbrake. Jangan kita melampaui batas. Kerana agama ini milik Allah Azza wa Jalla. So itu yang pertama. Bid'ah ialah benda yang direka, yang tidak ada asal daripada agama, dan bid'ah itu ialah benda yang menyamai syariat dan tujuannya adalah untuk kita melampau dalam beribadah kepada Allah. Islam merupakan agama yang melarang kita untuk melampau. La'anallah al-mutanatti'un. Allah melaknat orang yang la'anallah al-mutanatti'in. Allah melaknat orang yang tanattu', iaitu orang yang mutasyaddidin, orang yang melampau dalam beragama, melampau dalam berakidah, melampau dalam ibadah. Islam tak nak. Islam merupakan agama yang mengajar erti kesederhanaan. Bersederhana, kita beramal mengikut kadar kemampuan kita. Nabi sebutkan alaikum minal amali ma tutiqun. Kamu kena beramal mengikut kadar kemampuan kamu. Kalau kita mampu buat lebih, kita buat lebih. Tak mampu, kita buat ikut kadar kemampuan kita. So ini maknanya. Yang pertama ialah bid'ah, benda yang direka, yang melibatkan perkara agama. So ini kita kena clear. Yang kedua ialah ini syarat kedua, syarat minimum penerimaan amalan, iaitu amalan yang al-muwafaqah, yang bertepatan dengan neraca agama. So kalaulah amalan itu kita ikhlas, tapi amalan itu tak tally dengan agama, Allah tak terima juga. Contohnya orang itu datang ke surau, dia ikhlas, tapi nak solat zuhur 5 rakaat. Dia kata lagi banyak rakaat lagi Allah suka, lagi banyak pahala. Tak. Ibadah, amalan kena ikut neraca agama. So ikhlas tak mencukupi. Yang kedua ialah kita kena cari amalan yang menepati ajaran Nabi SAW. Amalan yang menepati kehendak Allah Subhanahu wa taala. So itu dua syarat penerimaan amalan. Ikhlas dan juga amalan yang bertepatan dengan neraca agama. Tapi kepada hadis yang keenam, nak kena laju sikit ni sebab dah lambat. Daripada Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kata An-Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati wa faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh.
Ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Daripada Abu Abdullah bin An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal dan haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhah yang kebanyakannya tidak diketahui oleh ramai manusia. Sesiapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhah ini, maka dia telah menyelamatkan agama dan maruah dirinya. Hal yang demikian kerana sesiapa yang terjatuh dalam perkara syubhah, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan yang dibimbangi akan menceroboh ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki sempadan dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu mempunyai seketul daging. Jika ia maka baiklah keseluruhan jasadnya. Namun jika ia rosak maka rosaklah keseluruhan jasadnya. Seketul daging itu ialah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, hadis yang ke-6 ini ada 3 poin yang penting. Yang pertama ialah hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Islam dalam kita ada 3 perkara, iaitu halal, haram dan juga syubhah. Yang halal itu jelas, dalilnya clear. Yang haram itu jelas, kan? Yang halal lah, contohnya Islam menghalalkan kita makan ikan, kan? Al-hillu maitut tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh, kan? Air laut itu bersih, menyucikan, dan halal bangkainya. Maksudnya kalau ikan ada jumpa bangkai ikan boleh kita makan, tak ada masalah. Dan yang haram itu jelas, Allah mengharamkan daging khinzir, mengharamkan arak, mengharamkan judi dan sebagainya. Dan di antara halal dan haram ada yang dinamakan syubhah. Syubhah ialah benda yang tak clear, yang samar-samar kehalalan dan keharamannya. Tak clear. Maka stand kita untuk perkara yang syubhah, agama kita minta kita untuk jauhi, tinggalkan. Dan inilah makna wara'. Orang yang wara' ialah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. So kadang-kadang orang ini salah guna istilah wara'. Dia kata, kamu ni wara' lah. Maksud dia kata orang ini datang masjid, solat jemaah, dia kata kamu ni wara'. Tak betul. Wara' ialah orang yang meninggalkan perkara yang syubhah. So orang yang datang masjid, yang baik, yang kuat bersedekah, yang kuat berpuasa, kata kamu ni salih, itu betul. Wara' ialah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Yang kedua ialah hadis ini juga mengajar kita agar islah al-qalb. Kita kena sentiasa merawat jantung hati kita. Kerana itulah kata para ulama, tak silap saya kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ataupun Sufyan al-Thawri, rasanya al-Thawri, dia kata bahawasanya ada benda yang paling sukar untuk aku rawat. Tidak ada benda yang paling sukar untuk aku merawat melainkan jantung hati ini. Li'annaha tataqallab, kerana jantung hati ini sentiasa berbolak-balik. Jantung hati kita hari ni okey, esok tak okey, hari ni okey. So ini sifat hati, sentiasa berbolak-balik. So ini mengatakan bahawa kalau baik jantung hati kita, maka akan baiklah keseluruhan amalan kita. So kalau orang itu dia amalannya buruk, maka itu melambangkan jantung hatinya juga bermasalah. So kalau orang itu ada jantung hati yang baik, maka ia akan menghasilkan amalan yang baik dan perbuatan yang baik. Yang ketiga ialah Islam menutup segala pintu-pintu yang membawa kepada kebinasaan. Sadud dzari'ah. Syubhah, walaupun tak ada masalah untuk kita ambil, tapi kalau kita terlalu banyak ambil benda-benda yang syubhah, lama-kelamaan kita akan terjatuh pada perkara yang haram. So better tinggalkan supaya kita tak termasuk dalam perkara-perkara yang haram. Hadis yang berikutnya yang ketujuh ialah daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah kunna liman qala lillahi wa likitabi wa lirasuli wa li'aimmati muslimin wa ammatihim. Daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus dari Ad-Dari radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu suatu ketulusan. Kami para sahabat bertanya kepada sesiapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketulusan daripada Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin umat Islam serta kepada umat Islam seluruhnya. Riwayat Muslim. Okey, hadis yang ketujuh ini cerita tentang an-nasihah. An-nasihah ialah satu perkataan yang bermakna ketulusan. Ad-dinun nasihah, agama itu ialah satu
suatu ketulusan. So kalau kita translate agama itu ialah nasihat, kita akan ada masalah pada word yang berikutnya. Bila sahabat kata qulna liman, untuk siapa kita kena nasihat ni, maka Nabi kata lillah, untuk Allah. Macam mana kita nak nasihat pada Allah? So tak betul terjemahannya. So ad-din nasihat ialah agama itu ialah suatu ketulusan. Tulus pada Allah, tulus pada Nabi. Kan maksudnya kita ini kena kita kena mentaati perintah Allah, mentaati perintah Nabi SAW, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu makna tulus. Orang yang benar cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang benar cintanya pada Nabi SAW. Ini kecintaan yang hakiki, yang sebenar. Ada kata-kata syair yang mengatakan ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadha muhalun fil qiyas badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu mendakwa kamu cinta pada Allah, tapi kamu menderhakai Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan satu kiasan yang tak logik, yang tak masuk akal. Kerana ia bertentangan dengan kata-kata kamu. Kamu kata kamu cinta Allah, tapi realitinya kamu bermaksiat kepada Allah. Kalau benar cinta kamu itu kepada Allah, maka kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mentaati orang yang dicintainya. Macam kita sayang isteri kita, sayang suami kita, sayang kawan-kawan kita, kita tak akan buat benda yang dia akan marah kita. So ini makna cinta yang sebenar. So an-nasiha, iaitu kita berikan ketulusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Buat apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan, dan tinggalkan apa yang Allah dan Nabi larang. Dan nasihat untuk para pemimpin dan juga para a'immah dan manusia, iaitu kita berikan nasihat yang ikhlas. Jangan kita nasihat dengan cara yang tak betul. Dalam metod ataupun cara menasihati ini ada banyak panduan yang Nabi berikan. Antara yang boleh kita jadikan ialah satu syair Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apa dia kata? Man wa'adha akhahu sirran qad nasahahu wa zanahu. Sesiapa yang menasihati saudaranya dalam keadaan diam-diam, maksudnya bukan depan orang, maka dia telah benar-benar menasihatinya dan telah memuliakan kawannya itu. Wa man wa'adha akhahu alaniyatan faqad fadahahu wa zana, faqad fadahahu wa khana, faqad fadahahu wa khanahu. Biqam itulah maksudnya, siapa yang menasihati kawannya secara terang-terangan, maka dia telah memalukan kawan dia, wasyanahu, dia telah memalukan kawan dia dan telah mendedahkan keaiban kawan dia. So nasihat yang baik ialah kita nasihat secara diam-diam. Bisik dekat dia, tegur dia. Jangan tegur depan orang ramai, ini akan memalukan dia. Yang akan buat dia tak akan terima nasihat kita. So nasihat, gunakan perkataan yang baik, pilih masa yang sesuai, kan kita puji dia dulu, nasihat dengan ikhlas. So itu yang paling penting. So ad-din nasihat, agama itu adalah agama yang ketulus. Kita sayang orang, cinta orang, kita nak orang itu juga sama seperti kita. Kita baik, kita nak pun dia pun baik juga macam kita. Untuk Allah dan Rasul, kita taat pada Allah dan Rasul, dan kita tinggalkan maksiat yang Allah tak suka dan Nabi larang untuk kita lakukan. So itu makna ketulusan dalam beragama. Hadis berikutnya, hadis yang ke-8 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku perintahkan agar memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad merupakan utusan Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka terpeliharalah darah dan hartanya daripada aku, melainkan dengan hak Islam dan perhitungan amal mereka terserah kepada Allah. Okey, ini hadis yang ke-8. Yang pertama ialah hadis ini biasa orang akan salah tafsir. Dia kata umirtu an uqatila an-nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Oh, so dia kata Islam agama yang mengajar terorisme, keganasan. Islam ajar kita untuk bunuh orang. Tak. Makna umirtu an uqatila an-nas, kalau kita belajar dalam bahasa Arab,
uqatil datang dalam bentuk mufa'alah. Maksudnya perbuatan itu berlaku di antara dua pihak. So Islam kata kita kena perang orang bila mana orang itu memerangi kita. Dia pergi rampas hak kita macam di Palestin, di Gaza, Israel, Yahudi, laknatullah tu, dia pergi rampas tanah orang Palestin, dihancurkan rumah. So hak orang Palestin lawan balik. So ini maknanya memerangi orang yang memerangi kita, yang mengambil hak kita. So ini yang Islam ajar. Bukannya kita suka-suka pergi perang orang, pergi bunuh orang, tak. So ini yang pertama. Islam bukanlah agama yang mengajar keganasan. Islam merupakan agama yang rahmah, yang mencintai pendamaian, mencintai keamanan. Tapi kalau orang itu dia mencabuli hak kita, dia rampas hak kita, kita ada hak untuk lawan balik. So ini Islam. Nak menunjukkan keizzahan, kemuliaan Islam. Kita bukan umat yang lemah. So kalau orang ambil hak kita, kita lawan balik. So itu yang pertama. Yang kedua ialah hadis ini juga menunjukkan orang yang beriman kepada Allah ini, Islam menjamin nyawa dia, menjamin harta dia, menjamin maruah dia. So haram untuk kita bunuh orang suka-suka, tak boleh. Kerana Islam menjamin nyawa orang yang beriman. Islam menjamin harta orang yang beriman. Tak boleh kita nak ambil harta kawan kita, harta orang lain secara haram, tak boleh. Islam menjamin harta mereka. Islam juga menjamin maruah. Tak boleh kita nak fitnah orang, caci orang, kutuk orang, tak boleh. Islam menjamin nyawa, harta dan juga maruah. Melainkan jika orang yang beriman itu dia melanggar batasan Allah, maka pada saat itu terhilanglah jaminan daripada agama. Contohnya orang yang berzina yang telah berkahwin, hukumnya rejam sehingga mati. Kerana dia melanggar hak Allah Azza wa Jalla, melanggar batasan Allah, maka darahnya menjadi halal. Ini makna hak Islam. Ataupun orang yang membunuh orang, maka Islam menghukum qisas, dibunuh kembali, maka ini hak Islam. Orang yang murtad, Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluhu, orang yang murtad maka akan dibunuh. Maka ini yang melibatkan hak Islam yang boleh melucutkan pemeliharaan jaminan Islam terhadap nyawa, harta dan juga maruah seseorang itu. Menunjukkan bahawa agama ini merupakan agama yang mudah. Dan Nabi sebutkan yassiru wala tu'sir, permudahkan jangan sulitkan. So agama ini agama yang mudah. Jangan kita sulitkan agama. Ini masalah. Kadang-kadang sebahagiannya
nampak agama ni macam susah nak beramal. Tak nampak keluasan agama dalam beragama. Sedangkan agama ni sifatnya mudah. Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Walan yushadad dina ahadun illa gharabah. Dan tidaklah orang yang menyulitkan agama, lama-lama dia akan kecundang. Ialah dia rasa solat ni kena 20 rakaat contohnya. Dia buat lama-lama dia rasa malas, dia tinggalkan. So ini maksudnya. Agama tidak sedemikian. Agama ini agama yang mudah. So pada perkara yang perintah, datangkan perkara itu mengikut kadar kemampuan kita. Fattaqullaha Mukminin di mana orang muslim. Maka Ta'ala ya ayyuhar rusul quluna tayyibati wa a'malu salihah. Wa qala Ta'ala ya ayyuhallazina amanu quluna tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajul fi safar ash'atha aghbar yasabbihu ya rab wa mat'amu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah bersifat maha suci. Dia tidak akan menerima melainkan perkara yang suci sahaja. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang beriman sebagaimana diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah daripada hasil yang baik dan lagi halal, dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah berfirman, wahai orang beriman, makanlah daripada hasil yang baik, yakni halal, yang telah kami berikan kepada kamu. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki dalam pemusafiran yang jauh, rambutnya kusut masai dan berdebu, lalu menadah tangan ke langit sambil berdoa, wahai Tuhanku, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanan, minuman dan pakaian yang dia dikenyangkan dengan hasil yang haram. Riwayat Muslim. Okay, hadis ke-10 ini seringkasnya, first, Islam menuntut kita agar makan daripada hasil yang baik, rezeki yang halal. Kerana itu akan memberikan kesan terhadap penerimaan doa kita. Allah akan menerima doa hamba-hambanya yang mengambil rezeki yang halal. So yang pertama ialah kemustajaban doa itu bergantung juga kepada rezeki yang kita ambil. Kadang-kadang Allah tak kabulkan doa kita disebabkan rezeki yang kita makan itu adalah rezeki yang haram, rezeki yang tak bersih. Maka itu akan memberikan kesan kepada kita. Sebab itu ada dari pesan kepada Sa'ad, Atib mata'amat takun mustajab da'wah. Wahai Sa'ad, perelokkan makanan kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya. So itu yang pertama. Yang kedua ialah kadang-kadang orang ini dia buat macam-macam dah kan tentang adab dalam berdoa, sunnah, tapi Allah tak terima. Kadang-kadang ia terkait dengan sumber rezeki yang diambil. So hadis ini mengajar kita untuk ambil rezeki yang halal, makan rezeki yang halal, berikan yang halal, kerana itu akan memberikan kesan terhadap doa kita, kesan terhadap kemustajaban doa kita. Yang ke-11 ialah daripada Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang merupakan cucu Nabi SAW, sibti Rasulullah SAW wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, qal hafiztu min Rasulullah SAW da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan baginda. Beliau berkata, aku menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong hadis. Tinggalkanlah apa yang meragukan dan apa yang tidak meragukan engkau. Riwayat Tirmizi. Hadis yang ke-11 ini ringkasnya dia macam sama dengan hadis yang tentang syubhah tadi. Maksudnya Nabi sebutkan ma yaribuk ila ma la yaribuk, kita kena tinggalkan apa-apa yang meragukan dan kita ambil yang tidak kita ragui. So kita diajar untuk kita at-tanazzuh, membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang samar-samar akan kehalalan dan keharamannya. Kita ambil yang jelas halalnya, tinggalkan yang haram itu. Yang syubhah kita tinggalkan. So itu cara untuk kita berinteraksi dengan perkara yang syubhah, at-tanazzuh, bersihkan diri kita. Hadis yang ke-12 ialah tentang ishtighal bima yufid. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkuhu ma la ya'ni.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian daripada tanda indahnya Islam seseorang itu ialah apabila dia meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Riwayat Tirmizi. Okey, hadis ke-12 ini menceritakan salah satu daripada ciri keindahan keislaman seseorang itu, mereka itu meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah. So kita sebagai seorang mukmin yang Muslim, kita hanya perlu menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang berfaedah, yang bermanfaat. Kerana kita tak nak masa kita terbuang dengan benda-benda yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Dan kurangkanlah aktiviti yang tak bermanfaat. Kita lebihkan yang bermanfaat. So itu kerana masa itu merupakan satu nikmat yang mana ia tidak akan kembali lagi kepada kita. Kerana itulah kita kata, ya bani Adam innama antal ayyam. Wahai anak Adam, kamu ini macam hari-hari. Idza dhahaba yaumun, bila mana telah berlalu satu hari, dhahaba ba'duk, telah berlalu sebahagian daripada diri kamu. So kita kalau kita sibuk dengan benda-benda yang tak penting, rugi masa kita, umur kita, masa lapang yang Allah kurniakan kepada kita. So gunakan masa dengan sebaik yang mungkin. Tinggalkan benda-benda yang tak bermanfaat. Yang berikutnya adalah tentang ukhuwah al-iman wal Islam. Daripada Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, yang merupakan khadam Nabi sallallahu, kata Anas anin Nabi sallallahu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Daripada Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Okey, untuk hadis ke-13 ada dua poin yang kita nak sentuh kat sini. Ialah yang pertama, hadis ini menunjukkan la yu'minu ahadukum. Maksud tidak beriman itu ialah bukannya menafikan keimanan seseorang. Nafyus sihah, menafikan sahnya iman, tidak. Maksud menafikan, maksud la ini ialah menafikan kesempurnaan, nafyul kamal, bukan nafyu as-sihah. So la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman, bukan tidak beriman. So ini kita kena clear. Dalam bahasa Arab ada penafian yang menafikan kesahihan dan ada penafian yang menafikan kesempurnaan sesuatu amalan. So orang yang beriman ini dia tak sempurna selagi mana dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu yang pertama. Ini menafikan kesempurnaan. Yang kedua ialah hadis ini juga menunjukkan bahawa iman itu ada level-level dia. Yazidu wa yanqus. Kadang meningkat, kadang menurun. Iman bertambah dengan ketaatan, iman menurun dengan maksiat. Sebab itulah para sahabat sentiasa mengajak sesama mereka agar hayya nujaddid imanana. Jom kita perbaharui iman kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang ke-14 daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, qala Rasulullah sallam, la yahilu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath, at-tayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku merupakan utusan Allah, melainkan dengan salah satu daripada tiga perkara ini: orang berkahwin yang berzina, membunuh orang dan meninggalkan agamanya dengan meninggalkan jemaah, iaitu umat Islam. Okey, ini hadis yang ke-14 ini adalah hadis yang menghuraikan hadis yang sebelumnya yang cerita tentang hak-hak Islam tadi. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, maka akan terpelihara nyawa dia, harta benda dia melakukan hak Islam. Maka inilah hadis yang menjelaskan apakah itu Islam yang akan halalkan darah harta seseorang. Yang pertama ialah at-tayyibuz zani, iaitu orang yang berzina sehingga maka halal dia. Kedua ialah orang yang qatl bin nafs, yang membunuh orang lain, bunuh tanpa sebab, maka dijatuhkan hukuman qisas, kena bunuh balik dia. Maka ini menghalalkan darah dia. Ini hak Islam. Yang ketiga ialah at-tariku lidinihi wal mufariqu lil jamaah, itu orang yang murtad, yang meninggalkan jemaah umat Islam, iaitu yang terkeluar daripada agama, maka hukumnya juga dibunuh, maka halal darahnya. So ini hadis yang menjelaskan tentang apakah itu hak-hak Islam yang menyebabkan darahnya
hartanya menjadi halal yang sebelumnya dipelihara oleh agama. Hadis berikutnya yang ke-15 daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetamunya. Sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ini 15 yang menyebutkan beberapa cabang-cabang iman. Dalam hadis disebutkan al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'bah. Iman ini dia ada banyak pecahan-pecahan dia. Ada kata 70 lebih, ada kata 60 lebih. A'laha yang pada tinggi ialah qaul la ilaha illallah. Itu mengucapkan la ilaha illallah itu merupakan iman yang tertinggi. Wa paling rendah ialah matatul adza anit tariq. Cabang iman yang paling bawah ialah kita menghilangkan kecelakaan yang ada di jalan. Kita tepikan batu-batu ke, ranting kayu ke yang menghalang laluan, maka itu cabang iman juga yang paling rendah. Wal haya syu'batu minal iman. Malu separuh daripada iman, sebahagian daripada cabang-cabang iman. So ini antara tiga cabang iman, iaitu yang pertama ialah orang yang beriman ini, dia ini tidak akan berkata melainkan apa yang baik sahaja. Tak ada benda nak cakap, maka dia akan diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Dia akan cakap benda yang baik ataupun dia diam. Ini ciri orang yang beriman. Yang kedua ialah cabang iman yang mereka yang memuliakan jiran dia. Dalam hadis disebutkan, Ausani Jibril, Jibril berwasiat kepadaku tentang jiran ini seakan-akan aku rasa jiran ini akan mewarisi hartaku. Maksudnya nak kata jiran ni, Jibril pesan banyak kali dekat Nabi SAW. Seakan-akan jiran ni akan ambil, akan menerima harta kita. Seakan dia waris kita. Nak kata pentingnya kita ini berlaku baik kepada jiran. Yang ketiga ialah cabang iman, iaitu kita memuliakan tetamu. Iaitu hak tetamu itu sehari semalam kita kena muliakan dia. Jamu dia makan, bagi dia tempat tinggal yang kita kena lakukan. So orang sempurnanya itu dia akan buat tiga perkara ini. Dia akan bercakap benda yang baik, kalau tak ada benda nak cakap dia akan diam. Yang kedua dia akan memuliakan jiran dan dia akan memuliakan tetamu dia. Yang berikutnya ialah yang ke-16 daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaku." Baginda bersabda, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali. Baginda tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Riwayat Bukhari. Okey, ini hadis yang ke-16, hadis yang sangat ringkas tetapi ia sangat penting untuk kita. Seorang lelaki jumpa Nabi SAW, dia kata, "Wahai Rasulullah, wasiatkan aku." Dan kalau kita tengok dalam hadis, jawapan Nabi itu berbeza-beza. Yang ini datang Nabi kata jangan marah. Yang ini datang Nabi kata solat di awal waktu. Yang ini datang Nabi kata wajal. So jawapan Nabi itu menunjukkan Nabi SAW menjawab pertanyaan mengikut keadaan orang yang bertanya. Nabi tengok lelaki ini, dia ini orang yang baran, maka Nabi kata la taghdab, jangan marah. Itu yang pertama. Jawapan Nabi itu berbeza-beza melihat kepada keadaan orang yang bertanya. Itu Nabi akan dahulukan. Yang kedua ialah sifat yang sangat negatif, kerana ia akan melahirkan banyak lagi banyak lagi burukan yang lain. Orang yang marah tiba-tiba dia boleh pukul orang. Orang yang marah boleh menceraikan isteri dia. Orang yang marah boleh bunuh orang, berpunca dengan kemarahan. So Nabi kata la taghdab. Nabi ulang beberapa kali jangan marah, kerana marah ini merupakan sifat yang sangat bahaya yang boleh merosakkan kehidupan seseorang. Yang berikutnya yang ke-17 daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah fa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum shafratah wal yurih dhabihatahu. Daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan terhadap segala sesuatu.
Apabila kamu ingin membunuh, maka perelokkanlah pembunuhan itu. Apabila kamu ingin menyembelih, maka perelokkanlah penyembelihan itu. Dan hendaklah kamu menajamkan mata pisau serta menyenangkan sembelihan tersebut. Okey, hadis ini menyatakan kepada kita tentang sifat ihsan. Ihsan bukan hanya terhadap amalan kita, kita buat yang paling sempurna. Bahkan sifat ihsan juga kita kena zahirkan pada makhluk Allah yang lain, binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Kata Allah kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan ihsan terhadap setiap perkara, setiap makhluk Allah Azza wa Jalla. Contohnya dalam hadis ini tentang sembelihan binatang. Antara sifat ihsan terhadap binatang ini ialah kita ini nak sembelih dia, kita gunakan pisau yang tajam. Nabi kata tajamkanlah pisau itu. Kalau kita guna pisau yang tumpul, itu akan menyakitkan binatang tersebut. Wal yurih dhabihatahu, dan kita kena buat binatang itu dalam keadaan tenang. Tenangkan dulu dia, gosok-gosok dia sikit bagi dia tenang, baru kita sembelih dia. Jangan tengah-tengah dia mengamuk itu kita bagi sembelih, tak. Nabi kata tenangkan dulu. Maksudnya ini masuk dalam erti kata ihsan kita terhadap binatang. So sifat ihsan bukan hanya dituntut ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan terhadap makhluk Allah yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, kita juga wajib untuk berlaku ihsan kepada mereka. Jangan kita menzalimi binatang, menzalimi tumbuh-tumbuhan, kerana kesemua itu juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang ke-18 daripada Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Daripada Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Iringilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya ia akan menghapuskan kejahatan, dan berakhlaklah sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis yang ke-18 ini hadis yang penting juga untuk kita. Ada 3 perkara penting yang Nabi tekankan. Yang pertama ialah tentang takwa. Takwa merupakan sabil an-najah, iaitu jalan untuk kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Banyak kelebihan orang yang bertakwa yang Allah Azza wa Jalla janjikan. Boleh tengok dalam ayat kursi yang kita baca itu, dalam ayat yang kita panggil 1000 dinar itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kelebihan orang yang bertakwa kepada Allah. So Nabi pesan ittaqillaha haitsu ma kunta. Kita kena bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Kan, bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Maksudnya bertakwa ini ialah kita merasai bahawa Allah Azza wa Jalla sentiasa memerhatikan kita, mengawasi kita. Kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, takutkan azab Allah. Itu makna takwa. At-taqwa ialah al-khawf min al-jalil, iaitu kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wal amalu bitanzil, kita beramal dengan apa yang Allah turunkan. Wasti'dadu liyawmir rahim, kita bersedia untuk menempuh hari akhirat. Itu takwa. Yang kedua ialah Nabi sebutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Tips untuk kita ini tak banyak dosa. Nabi katakan kalau kita ada buat dosa, sertakan dosa itu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu akan memadamkan dosa. Cuma dosa yang terpadam dengan kebaikan ini ialah dosa kecil kita sahaja. Dosa besar tak akan terpadam dengan amal saleh. Dosa besar akan terpadam dengan taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. So sedekah kita, istighfar kita itu hanya akan memadamkan dosa-dosa kecil kita sahaja. Yang ketiga Nabi sebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kita kena berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi tak kata wa khaliqil muslimin, berakhlak dengan orang Islam dengan akhlak yang baik, tak. Nabi kata wa khaliqin nas, dengan manusia. Maksudnya orang Islam ke non muslim ke, kita kena berakhlak mulia dengan mereka. Jangan menzalimi mereka, jangan menganiayai mereka. Kena berakhlak baik dengan mereka. So itu masuk Islam, mengajar kita agar baik dengan semua orang. Okey. Yang berikutnya ialah hadis yang ke-19 daripada Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Daripada Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah duduk di belakang Nabi SAW. Pada suatu hari lalu baginda bersabda kepadaku, wahai anak, sesungguhnya aku ingin ajarkan kepada engkau beberapa kalimah. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, nescaya engkau akan dapati dia berada di hadapanmu. Apabila engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahawa jika seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak ada yang mampu memberikan kepadamu manfaat, melainkan dengan perkara yang memang ditentukan oleh Allah untukmu. Namun sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu mudarat, nescaya mereka tidak mampu memudaratkan kamu, melainkan dengan perkara yang memang ditentukan oleh Allah untukmu. Adapun dalam riwayat selain Al-Tirmizi, peliharalah Allah, nescaya kamu akan mendapatinya di hadapan kamu. Ingatlah Allah pada saat senangmu, nescaya dia akan mengingatimu pada saat susahmu. Ketahuilah bahawa apa yang telah ditakdirkan tidak akan berlaku kepada kamu, maka ia sama sekali tidak akan berlaku kepada kamu. Demikian juga, apa yang telah ditakdirkan berlaku kepada kamu, maka ia akan berlaku kepada kamu. Ketahuilah bahawa kemenangan itu datang dengan kesabaran, kelapangan, akan hadir setelah kesulitan dan setiap kesusahan akan disusuli kesenangan. Okey, hadis yang ke-19 ini ada beberapa poin yang penting. Yang pertama ialah maksud peliharalah Allah, maka Allah akan pelihara kamu. Adakah Allah berhajat kepada pemeliharaan kita? Tak. Allah itu Maha berkuasa. So maksud peliharalah Allah iaitu kita memelihara hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pelihara hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Kita solat, kita puasa, kita sedekah, bayar zakat, itu hak Allah yang Allah wajibkan ke atas kita. Jaga hak Allah itu, maka Allah akan memelihara kita. Yang kedua ialah Islam mengajar kita erti tauhid yang sebenar. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Nak minta tolong, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu Maha berkuasa. Makhluk ini sifatnya lemah. Kenapa kita nak minta dengan yang lemah sedangkan Allah itu Maha berkuasa? Yang ketiga ialah hadis ini juga mengajar kepada kita bahawasanya segala yang berlaku itu atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang berkuasa macam mana sekalipun, kalau Allah tak izinkan, benda itu tidak akan okey. So apa sahaja kita jangan takutlah. Hidup ini Allah Taala telah tentukan kepada kita. Walaupun orang itu dia hebat macam mana sekalipun, berkuasa macam mana sekalipun, jika Allah tak izinkan, maka ia tidak akan berlaku. Yang terakhir, yang keempat ialah hadis ini juga menyatakan kepada kita bahawasanya cara untuk kita ni dikenang oleh Allah, diingat oleh Allah Ta'ala ialah ta'arraf ila Allah fi rakha. Kita kena sentiasa ingat kepada Allah pada masa senang kita. Barulah Allah Azza wa Jalla akan ingat kita pada waktu susah kita. Kadang-kadang kita terbalik. Ketika susah, baru dah sibuk nak cari Allah. Tapi ketika senang, kita lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So itu caranya. Hadis yang ke-20, mungkin yang terakhir kot. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallam inna mimma adraka an-nas min kalami nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma shi'. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara ucapan para nabi terdahulu yang diketahui oleh manusia ialah jika kamu tidak malu, maka lakukan apa sahaja yang kamu mahu. Riwayat Bukhari. Okey, hadis yang ke-20 inilah hadis cerita tentang kepentingan sifat malu dalam diri kita. Kalau seorang itu ada sifat malu, maka dia akan menjaga afaf, maruah diri dia. Dia tak akan buat benda-benda yang akan mencalarkan image dia, maruah dia sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang mukmin. Itu yang pertama. Sifat al-haya adalah sifat yang sangat penting yang kena ada pada diri kita. Yang kedua ialah malu ini kena bertempat. Jangan malu yang tak bertempat. Maksudnya malu dalam semua keadaan. Tak betul juga. Dalam belajar malu. Dalam part nak tanya pun kita malu. Jangan. Dalam bab belajar
kita kena letak tepi malu kita. Tanya. Kan, nak tahu kebenaran, untuk kita dapatkan ilmu, jangan ada sifat malu. Tapi dalam keadaan yang lain, kita kena ada sifat malu dalam pergaulan dan sebagainya agar kita terjaga. Yang terakhir, satu kisah, hadis ini merupakan hadis yang mengubah seorang yang bernama Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi rahimahullah merupakan anak murid kanan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Al-Qa'nabi dulu dia seorang yang jahat. Seorang gangster, samsing dan kaki mabuk. Satu hari Al-Qa'nabi, seminit. Okey. Al-Qa'nabi ini dia seorang yang tak baiklah dulu, zaman silam ni dia orang yang tak baik. Satu hari Al-Qa'nabi nampak seorang tok guru berjalan dengan ramai murid. Lalu Al-Qa'nabi halang. Dia nak tanya siapa ni. Maka dia tanya, kamu ni siapa ni? Ramai yang ikut kamu ni, macam orang hebat je. Lalu dia kata, aku ini Syu'bah. Syu'bah seorang tokoh hadis yang besar. Syu'bah. Lalu kata Al-Qa'nabi, kamu tokoh hadis, apa kerja kamu? Aku ajar hadis. Lalu kata Al-Qa'nabi, sebutkan kepada aku satu hadis, aku nak dengar. Kata Syu'bah, aku tak akan baca hadis kepada orang macam kamu. Ialah sebab Al-Qa'nabi seorang yang tak baik. Bimbang kalau baca hadis kat dia, maka dia akan salah faham hadis, guna cara yang tak betul. Lalu Al-Qa'nabi ambil pisau, dia letak dekat leher Syu'bah. Baca hadis atau aku tikam kamu. Lalu Syu'bah baca hadis ni. Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'." Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak buat. Al-Qa'nabi dengar hadis ni, terjatuh pisau dia. Dia balik rumah, dia pecahkan segala arak dia dan dia bagi tahu mak dia, aku nak berubah. Kalau kawan aku tanya mana Qa'nabi, kata dah tak ada dah. Dia dah hijrah, dah lari dah. Maka Nabi dia berubah dengan sebab dengar hadis tadi. Idza lam tastahi fasna' ma syi'. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu nak. Maka Al-Qa'nabi dia pergi ke Madinah, berguru dengan Imam Malik sehingga jadi orang yang paling kanan, yang murid kanan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Al-Qa'nabi mengubah dia. Boleh kita sentuh pada pagi yang ke-20. InsyaAllah kita sambung lagi 22 hadis lagi. Baru separuh. InsyaAllah lepas ni lah. InsyaAllah. Aku lakukan hadha wa sallallahu azim wa kita tangguh dulu dan nanti insyaAllah ta'ala alam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita nak minta kerjasama semua murid menengah atas untuk bergerak dengan penuh tertib untuk berehat sekarang. Dan sila kembali ke dalam dewan pada pukul 10.25 pagi.